Bismillah, summa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pepatah Melayu ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Afikri bin Ismail, merupakan pengkhususan pendidikan Islam bagi sekolah rendah dan dari kuliah PISMP 7.01. Saya merupakan salah seorang calon cemerlang praktikum fasa 2 bagi tahun 2020. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan pensyarah pembimbing saya bagi bidang teras Ustazah Rabaisyah binti Azirun dan bagi bidang elektif teras Ustazah Fatihah binti Syafi'i. Saya telah ditempatkan di Sekolah Kebahasaan Putrajaya Persin 181 bagi praktikum fasa 2 ini. Tanpa membuang masa, saya teruskan kepada slide seterusnya. Bagi slide ini, saya ingin menceritakan sedikit sebanyak kekuatan yang terdapat dalam diri saya bagi praktikum fasa 2 ini. Sepanjang tempoh 10 minggu ini, antara yang saya dapat ceritakan adalah antara kekuatan saya adalah kreatif, caring, kompeten dan multi-language. Kreatif ini bermaksud saya mampu mengeluarkan idea-idea yang kreatif dalam merancang PDP saya yang bersesuaian dengan tajuk, bahan batu mengajar serta aktiviti yang ingin saya lakukan. Caring adalah yang kedua. C yang kedua adalah caring. Caring ini bermaksud seorang yang penyayang atau memberi perhatian. Saya dapati bahawa saya merupakan seorang guru yang sangat penyayang, yang mana sifat ini penting bagi menarik minat murid untuk belajar bersama kita. Seterusnya adalah C yang ketiga, kompeten, bermaksud cekap. Saya merupakan salah seorang guru yang sangat kompeten dan sangat cekap terhadap kerja dan amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Sebenarnya 10 minggu saya menjalankan praktikum ini, saya telah menjalankan semua amanah serta tanggungjawab saya sebagai guru praktikum sepanjang 10 minggu ini. Dan yang keempat adalah multi language. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri bakat kepada saya mempunyai bakat multi language yang mana saya mampu betul-betul dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina dan sedikit bahasa Perancis. Hal ini mungkin kerana hobi saya dalam mempelajari bahasa-bahasa asing. Saya dapati bahawa apabila saya mempelajari banyak bahasa, saya dapat menarik minat murid serta saya dapat memperkembangkan lagi minat murid untuk belajar bersama saya. Seterusnya, kita lihat kepada kandungan video promosi saya pada hari ini, iaitu PDP, pentaksiran, refleksi, co-curriculum serta peranan lain yang disertakan dengan bahan sokongan. Perancangan dan pelaksanaan PDP bagi bidang pendidikan Islam, saya memilih salah satu RPH saja pada minggu ke-10 pada tarikh 20 November 2020 bertajuk Salat Berjemaah. Di sini kita boleh lihat hasil pembelajaran yang sangat lengkap, iaitu mempunyai 5 elemen utama: audience, behavior, content, degree dan situation. Seterusnya, bagi strategi PDP, saya berfokuskan PDP berpusatkan murid dan bahan. Yang mana kita tahu kita berada di zaman pedagogi abad ke-21, strategi berpusatkan murid dan bahan ini amat pentinglah. Saya sebagai guru berperanan sebagai fasilitator atau pembantu memudah cara murid bagi mereka belajar. Antara strategi adalah pembelajaran kendiri, sumbang saran dan penyelesaian masalah. Seterusnya, bagi elemen berentas kurikulum, saya menggunakan kreatif dan inovatif bagi melukis peta IT yang kreatif. Dan bagi TMK, teknologi maklumat dan komunikasi, saya telah menggunakan YouTube, Google Meet, WordWall, Quizzes dan sebagainya. Hal ini kerana saya menjalankan 5 minggu praktikum secara atas talian disebabkan oleh wabak COVID-19 yang meruncing di negara kita pada hari ini. Seterusnya, bagi amalan pedagogi masa kini, saya menggunakan literasi TMK. Hal ini kerana dunia pendidikan yang semakin pesat ini menuntut saya sebagai guru serta murid-murid sekali bagi menelusuri dan meneroka bidang teknologi maklumat ini melalui Google Meet, melalui Google Classroom, melalui WordWall, YouTube dan sebagainya, sedikit sebanyak memberi nilai tambah kepada saya dan murid sendiri untuk meneroka bidang pendidikan melalui teknologi maklumat dan komunikasi.
Bagi kemahiran insaniah adalah kemahiran komunikasi. Kenapa saya menekankan kemahiran komunikasi? Hal ini kerana saya ingin melihat bagaimana murid itu dapat menyatakan idea dan pendapat mereka di dalam kelas apabila mereka sedang belajar. Dan kedua adalah berkaitan dengan soal jawab. Mereka mampu menyoal atau menjawab apabila ditanya soalan kepada mereka. Seterusnya, ini adalah bahan batu mengajar yang digunakan, antaranya video, slide dan quizzes. Seterusnya, bagi perancangan dan pelaksanaan PDP Al-Lughatul Arabiyah, izan hayya nusyahid al-khatatut tadris Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Yawmiyah. Khatatut tadris Al-Yawmiyah على الموضوع بيت الجنة تركيز على المهارة الاستماع والكلام في أسبوع الخامس في التاريخ 15 أكتوبر 2020. Izan hayya nusyahid ahdafu ta'lum, iaitu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran bagi bahasa Arab juga sama dengan pendidikan Islam yang mana mempunyai 5 elemen utama iaitu audience, iaitu muridlah audience, behavior, content, degree dan situation. Salah satu contohnya fi nihayatil amaliyat ta'lim wa ta'lum yatamakkanu at-talamis min nutqil al-kalimat al-masmu'ah nutqan sahihan ba'da irsyadil muallim. Seterusnya kita pergi kepada strategi PDP yang digunakan dalam bidang bahasa Arab adalah berpusatkan guru, berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Berpusatkan guru kenapa? Berpusatkan guru sebab ia adalah satu bidang bahasa Arab yang mana guru perlu memulakan dahulu bagi memastikan murid dapat mendengar atau mengikutinya. Sebagai contoh, bagi kemahiran mendengar dan bertutur, semestinya lah guru perlu menunjuk contoh dahulu, barulah murid mengikutinya. Kemudian berpusatkan murid dan seterusnya berpusatkan bahan. Berpusatkan bahan juga penting sebagai contoh PowerPoint dan YouTube bagi memudahkan murid memahami lebih mendalamlah isi pelajaran yang ingin saya sampaikan. Lebih-lebih lagi kita berada dalam pengajaran atas talian online, secara online. Jadi berpusatkan bahan juga amat penting bagi salah satu strategi PDP abad ke-21. Seterusnya bagi elemen berentas kurikulum menggunakan ibda' wa ibtikar, kreatif dan inovatif. Seterusnya bagi TMK, saya menggunakan YouTube, Google Meet dan Wordwall. Dan bagi Al-Qiymun Nabilah, iaitu nilai muni, Asy-Syaja'ah, berani, Wal-Ijtihad, bersungguh-sungguh. Seterusnya bagi amalan pedagogi masa kini, menggunakan literasi TMK, penggunaan pelbagai aplikasi ketika PDPR. Dan kemahiran insaniah adalah kemahiran komunikasi, Al-Maharah Al-Ittisaliyah. Yang ini memang saya ingin melihat bahawa murid-murid saya mampu bertutur dalam bahasa Arab. Sebab itulah di dalam kelas bahasa Arab saya menggunakan mi'ah bil mi'ah, 100% penggunaan bahasa Arab bagi memastikan pembudayaan bahasa Arab itu sendiri dalam kalangan murid. Hal ini kerana saya dapati bahawa ketidakbolehan murid bertutur dalam bahasa Arab disebabkan oleh guru-guru menggunakan bahasa ibunda seperti bahasa Melayu dalam mengajari bahasa Arab. Sepatutnya, guru-guru perlu menggunakan bahasa Arab yang fushah dan dengan betul bagi memastikan bagi melahirkan murid mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab dengan betul dan fasih. Seterusnya bagi bahan batu mengajar, macam biasa, gambar, slide dan video yang telah digunakan dan pelbagai bahan batu mengajar yang lain dalam membantu saya mengajar murid-murid dalam bidang bahasa Arab ini. Seterusnya bagi pentafsiran Islam dan pentafsiran bagi bahasa Arab. Okey, langkah-langkah pentafsiran yang mana merancang PDP dan kaedah pentafsiran, melaksanakan PDP dan merekod serta menganalisis penguasaan murid. Okey, di sini jenis-jenis pentafsiran kita boleh tengok pentafsiran lisan dan pentafsiran secara bertulis. Yang mana lisan contohnya hafazan, tasmi', soal jawab, audio dan video. Serta bertulis contohnya peta writing ketika kelas, quiz melalui quizzes ke, Wordwall ke atau Google Form dan lembaran kerja yang diberikan oleh guru. Okey, di sini saya lampikan contoh-contoh pentafsiran secara lisan. Boleh tengok antaranya kad hafazan, tasmi' dan sebagainya. Seterusnya bagi bukti pentafsiran lisan juga yang mana kelas atas talian saya menyuruh murid-murid merekod video mereka. Sebagai contoh, ini adalah video rekod iqamat bagi bidang ibadah dan itu adalah audio bagi perkataan bahasa Arab bagi tajuk Baiti Jannati.
Dan di sini juga saya lampikan pentaksiran secara bertulis yang mana kita boleh tengoklah hasil kerja murid dari segi dalam buku, dari segi latihan tambahan, dari segi Google Form dan quizzes. Seterusnya, bagi rekod analisis penguasaan murid, saya telah memastikan setiap kali saya mengajar, saya akan membuat satu rekod analisis penguasaan murid melalui kita nak tengok sama ada murid-murid capai atau tidak objektif pembelajaran ataupun orang kata apa? Objektif pembelajaran yang diharapkan sama ada murid dapat mencapai ataupun tidak. Iaitu standard pembelajaran lah. Standard pembelajaran dan objektif pembelajaran. Seterusnya, bagi elemen refleksi yang mana mempunyai portfolio, refleksi PDP, penulisan jurnal dan RPP. Bagi portfolio, saya telah menyediakan portfolio file dengan kemas, cantik dan tersusun. Dan bagi portfolio juga, item-item dalam itu saya telah lengkap dan telah disemak oleh pensyarah serta guru pembimbing saya secara maya. Bagi refleksi PDP, ini adalah salah satu contoh refleksi PDP pendidikan Islam. Dan ini juga merupakan salah satu contoh refleksi PDP bahasa Arab. Yang mana antara elemen yang penting dalam refleksi ini adalah kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan. Tiga elemen ini saya sangat terapkan dalam PDP refleksi, dalam refleksi saya bagi memastikan PDP yang berikutnya saya akan menambah apa yang kekurangan di dalam PDP saya pada hari ini. Seterusnya bagi penulisan jurnal yang mana saya telah memuat naik 10 jurnal mingguan kerana saya telah melalui 10 minggu praktikum. Dan semua jurnal saya telah disemak oleh guru serta pensyarah pembimbing saya secara maya. Bagi RPP pula telah dilaksanakan pada 2 November melalui platform Google Classroom. Pensyarah telah memberi beberapa soalan untuk dijawab dan pensyarah memberi pujian serta pengiktirafan setelah selesai bagi RPP tersebut. Bagi konten co-curriculum, iaitu melalui pelaksanaan co-curriculum, kita boleh tengok dari segi merancang PDP co-curriculum, pelaksanaan PDP co-curriculum dan refleksi PDP. Okey, di sini sebagai bukti pelaksanaan saya yang mana di kiri saya RPH, tengah BBM dan rakaman video dan di kanan saya adalah laporan. Seterusnya adalah peranan-peranan lain. Okey, peranan-peranan lain ini adalah pelibatan dengan pihak sekolah, inovasi dan projek. Antara pelibatan saya dengan peranan adalah mengetuai bacaan Yasin, mengetuai bacaan doa pagi sebagai guru penasihat BSMM Bulan Sabit Merah Malaysia dan guru tasmih. Inovasi saya adalah My Reward yang mana saya mengetengahkan My Reward ini disebabkan isu murid kurang bersemangat dan kurang bermotivasi untuk belajar. Jadi dengan adanya inovasi My Reward ini, ianya sedikit sebanyak dapat menarik minat murid bagi mengikuti PDP saya yang saya jalankanlah sepanjang 10 minggu ini. Seterusnya, inovasi digital, saya telah menggunakan aplikasi Powtoon untuk mewujudkan satu inovasi iaitu Fazan, diberi nama Fazan, bagi memudahkan murid memahami dan mengingat ayat kefahaman bagi surah Al-Zalzalah. Bagi projek pula, ada dua projek iaitu projek video dan projek keceriaan surau. Saya lampikan gambar-gambar projek video saja yang mana kami telah ditugaskan untuk membuat dua video bagi pertandingan kaunseling dan pertandingan hal ehwal murid. Yang mana sepanjang hampir 4 minggu kami bertungkus lumus untuk menyiapkan video tersebut. Yang mana kita dapat tengok kat sini contoh-contoh dan video gambar terakhir adalah gambar saya dan rakan-rakan praktikum bagi dalam menghasilkan video tersebut. Okey, seterusnya bagi video keceriaan surau, projek ini bagi projek keceriaan surau, projek ini dikatakan ditangguhkan sementara disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan insya-Allah akan disambung semula sekiranya kami ditempatkan di sekolah ini juga bagi internship. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Dan saya harapkan segala perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada saya dan diri kalian semua. Dan melalui praktikum ini saya dapat pelbagai penambahbaikan serta ilmu yang baru dapat saya pelajari.
Oleh itu, sekian saja pembentangan saya bagi calon rentas praktikum fasa 2.